Tumpuan pasaran pada minggu ini adalah kepada rundingan di antara Kongres dan juga White House berkenaan dengan ceiling untuk hutang kerajaan US, di mana pada minggu lepas kita ada wakil daripada Kongres yang walk out daripada mesyuarat bersama dengan White House, dan ini menyebabkan kebimbangan bahawa rundingan di antara Kongres dan juga White House akan gagal mencapai kata putus. Jadi debt ceiling untuk kerajaan US menjadi tumpuan pasaran pada minggu ini. Apapun yang kita nampak dalam pasaran, kita jangkakan untuk indeks-indeks utama melakukan extension a bit, dan pembetulan ataupun pantulan dari Oktober 2022 masih berlanjutan. Jadi kita menjangkakan bahawa pergerakan ini extend a little bit. Sebelum ni kita jangkakan 3 ni dah habis dan kita menuju kepada lekuk terakhir ke atas. Tetapi nampaknya a bit more momentum, di mana untuk jangka pendek ni adalah untuk H1 dan H4. Dijangkakan a bit more ke atas, masih ada room untuk ke atas sebelum satu pembetulan berlaku, dan satu lagi ke atas sebelum ini berlaku. Okey, jadi untuk indeks-indeks utama dijangka melanjutkan pergerakan sejak Oktober 2022 bagi sesetengah indeks, indeks Wall Street dari Oktober 2022, dan kita jangkakan bahawa ini hanya bersifat pembetulan untuk semasa. Jadi kalau kita lihat price action ni pun adalah lebih sideways, dan pasaran nampaknya menunggu sebarang tindakan terhadap antaranya debt ceiling dan juga kepada polisi monetary. Jadi ini yang kita nampak semasa. Sesetengah indeks seperti Nasdaq dijangka dah tamat pembetulan sejak Januari, dan kita mula melakukan pergerakan ke atas. Inilah disebabkan kekuatan untuk sektor teknologi, dan inilah apa yang menyokong Nasdaq. Kita nampak juga untuk DAX yang serupa, kita jangkakan bahawa pergerakan dari low ni dah habis, pembetulan ni dah lengkap, dan kita mula melakukan pergerakan ke atas, meneruskan pergerakan sejak low COVID. Sejak low COVID ni kita meneruskan pergerakan ke atas. Jadi sesetengah indeks dah melakukan high, contohnya seperti Nikkei, ini dah break, ini dah break membuat high, dan dijangka meneruskan pergerakan sejak low untuk COVID, sejak daripada low. Tapi pergerakan ke bawah dijangka, dan untuk Nikkei kita masih menjangkakan sebagai flat. Jadi kita lihatlah apa yang akan berlaku pada pasaran pada minggu depan ni. Untuk FTSE juga menunjukkan pergerakan serupa, di mana kita jangkakan bahawa yang semasa ni akan extend a bit, sesuai dengan apa yang kita jangkakan untuk dekat Wall Street, di mana kita ada a bit more extension. Kenapa kita jangka extension? Kenapa kita jangka untuk indeks akan jatuh ke bawah? Ini disebabkan oleh setengah yen pair, contohnya seperti AUD JPY, yang mempunyai kejatuhan ke bawah ni bersifat dalam kiraan motif 3, 4 dan 5. Kita ada 5 lekuk ke bawah. Jadi sekiranya korektif adalah kalau dia buat 7. Ini tak buat high dan ini turun ke bawah. Sekiranya itu berlaku, kita akan alihkan X ni kat sini dan kita akan lengkapkan cuma pergerakan di sini. Jadi untuk dia nak naik ke atas, kalau ini bersifat sebagai korektif, jumlah lekuk dia adalah 3, 7, 11 dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 dan 5, jadi itu adalah sequence ataupun siri pergerakan yang masih tak lengkap untuk korektif. Jadi sekurang-kurangnya satu lagi low sebelum kita ada pergerakan ke atas. Jadi low untuk yen pair adalah kenapa dan sebabnya kita jangkakan untuk indeks-indeks utama melakukan pergerakan ini. Jadi hanya jika US 30 break high, then kita akan tukar untuk yen pair ni, contohnya seperti AUD JPY tadi, sebagai flat. Ini adalah 3 dan kita jadikan sini sebagai 3,
dan ini adalah kiraan 5 dan kita akan lukis ke atas. Hanya jika indeks break high, ya. Contohnya indeks seperti S&P 500 dan juga dan juga US 30 ni, ya. Jadi hanya jika high di sini break dan kita tak lukis ke bawah. Okey, jadi untuk yen pair kita masih menjangkakan pergerakan semasa akan menemui resistance sebelum jatuh ke bawah, ya. Untuk euro JPY pun yang sama, kita masih jangkakan a bit more ke atas sebelum jatuh ke bawah, dan juga GBP JPY pun yang sama, extended a bit dan sebelum jatuh melakukan correction, ya. Jadi inilah sama dengan jangkaan untuk indeks ke bawah. Cap JPY pun sama, jumlah lekuk dia, jumlah kiraan lekuk dia, ini adalah 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini masih lagi bersifat dalam kiraan motif. Jadi kita jangkakan ini sebagai flat sebelum 3 lekuk ke bawah, barulah dia naik. Jadi itulah sama dengan jangkaan untuk indeks ke bawah sekurang-kurangnya 3 lekuk. Okey, dolar. Kita menyaksikan pengukuhan dolar pada minggu lepas dan pengukuhan semasa setakat ini bersifat korektif. Kita ada contohnya mata wang seperti US dollar CNH, Chinese Yuan, di mana pergerakan semasa ni dah ada low, high, higher low, higher high. But adakah ini adakah merupakan satu trend? Tidak, disebabkan oleh yang di sini. Ini adalah pergerakan motif. Jadi dalam immediate wave ada something kita panggil sebagai zigzag, di mana sini adalah motif, sini adalah korektif, dan kita jangkakan akan melakukan pergerakan ke bawah. Tetapi masih ada bit more room untuk dolar sebelum dia jatuh ke bawah. Sebab itu kita jangkakan untuk dolar, contohnya dolar index ni, a bit more ke atas sebelum jatuh ke bawah. Euro US dollar pun serupa, a bit more ke bawah sebelum naik ke atas. U-shave pun sama, a bit more ke atas sebelum jatuh ke bawah. Dan GBP US dollar adalah lebih lemah. Tetapi penurunan semasa akan menemui satu support sebelum melakukan pergerakan ke atas. UCAD yang serupa, di mana kita jangkakan akan menunjukkan kelemahan US dollar selepas ni. Sama ada ini dah lengkap ataupun satu lagi sebelum jatuh ke bawah. Tapi apapun ini adalah sideway move. AUD US dollar pun sama, di mana kita jangkakan a bit more dollar punya strength sebelum pergerakan semasa menemui support dan naik ke atas. Jadi disebabkan oleh apa kita nampak untuk AUD, apa yang kita nampak untuk New Zealand dollar, kita jangkakan gold akan ada satu lagi ke bawah. Gold berada dalam zone support dan melonjak, dan kita jangkakan bahawa ini cuma correction sebelum satu lagi pergerakan ke bawah. Apabila dolar membuat last dia punya pengukuhan. Apa yang saya minat untuk minggu ini adalah contohnya seperti GBP NZD yang sebelum ni kita dah kena BE. Sekiranya ini jatuh ke bawah, saya berminat untuk nak long. Okey, dan Bitcoin pun sama. Kita ada reaksi daripada blue box. Tapi ini boleh satu lagi ke bawah sebelum naik ke atas. Dan sekiranya itu berlaku, saya berminat untuk membeli Ethereum. Jadi sekiranya hanya jika itu berlaku, dan saya berminat untuk membeli. Jadi anda boleh inilah saya punya jadual untuk minggu ini. Anda boleh ikuti sesi-sesi live saya di ruang lanjutan Melayu XM Isnin hingga Jumaat. Inilah jadual saya, dan anda boleh dapatkan chart dalam link seperti yang anda nampak semasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.